tak berdosa. Lama lah masuk neraka nanti. Orang yang pakai tudung, dia tak solat, dia kena hukum sebab dia tak solat, tapi aurat dia selesai. Faham tuan-tuan sekalian? Ini kadang-kadang orang dia ambil package lengkap. Ataupun yang paling sonang tuan nak jadi geng 33 ke, geng 35 ke, something ni kan. Sonang-sonang tak payah buat semualah, senang lah, kita jadi something lah. Senang-senang esok ujung-ujung dunia esok, ujung-ujung usia esok minta ampun. Istighfar. Kita tahu Tuhan itu Maha Pengampun. Ini lagi kacau tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, sebab itu masalah dosa ni saya nak kaitkan lagi tadi. Nabi kata apa pada Sayyidina Abu Dzar? Kesalahan itu kita kena ikuti dengan kebaikan. Bukan maksudnya tuan-tuan ialah saya tinggal solat ustaz, saya tak payah qada. Saya sudah pisah hari Jumaat. Saya baca Quran malam Jumaat, baca Yasin malam tadi. Mari pagi-pagi Jumaat kita dengar ada grup-grup Cik Din, grup-grup dulu baca Yasin pagi Jumaat, kita dengar. Sebab itulah saya yang qada je saya tak payah dah. Saya tinggal. Ini pun salah faham tuan-tuan. Yang qada wajib diqada tetapi ditambah dengan amal-amal soleh. Itu maksudnya. Baik tuan-tuan, penghujung hadis itu Nabi kata apa kepada Abu Dzar? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, dan hendaklah kamu berkomunikasi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita bergaul dengan orang tuan, elok si perangai tu. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan semayang bagus awal waktu, tapi dengan orang out memang tak ada gaya langsung. Berjiran, siapa jiran ni mesti gaduh. Siapa duduk berjabat dengan dia tuan sebelah meja mesti gaduhnya. Tuan-tuan sekalian, tapi kita kena jaga benda ni tuan-tuan. Agama ni bukan sekadar hubungan dengan Allah, agama juga hubungan dengan manusia. Qala hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam awsini wa la tukthir alayya la'alli a'ihi. Qala la taghdab faradada dhalika miraran kullu dhalika yaqulu la taghdab. Baik, maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa sesungguhnya seorang lelaki datang bertanya Nabi SAW. Tadi Abu Dzar kan, ini orang lelaki yang tidak disebut nama dia. Seorang lelaki datang tanya Nabi, berikan kepadaku sedikit wasiat. Sikit dia minta. Tak sekiranya ringkas dah 3 minit. Ataupun kultum. Kultum apa tuan? Kuliah 7 minit. Kultum. Ini style Indo ni, kultum. Baik, dia kata apa? Lelaki ni minta tazkirah ringkas, minta nasihat sikit je kata dia. Jangan panjang-panjang Nabi. Sebab apa? Mudah-mudahan saya dapat hafal dan dapat faham apa yang Nabi nak sampaikan. Pendek-pendek je. Maka Nabi SAW kata, jangan marah. La taghdab. Jangan marah. Lelaki tu tanya lagi, ulang soalan yang sama. Nabi bagi saya wasiat, Nabi kata jangan marah. Tuan-tuan, apa perkataan hadis itu? Perasaan marah merupakan naluri manusia dan ia tidak mampu untuk menghilangkannya secara total. Kalau langsung tak marah tuan-tuan, walaupun kita dijual seluruhnya tuan, kalau tak marah langsung, ini bukan manusia. Faham? Manusia dia mesti ada naluri marah. Sifat marah tu, emosi tu mesti ada. Cuma nak dikawal saja kan. Baik. Sikap marah yang dilarang dalam Islam ialah menurut perasaan tersebut sehingga menyebabkan seorang itu hilang pertimbangan. Marah punya pasal ceraikan isteri. Nampak? Ketika marah tu jatuh tak cerai tu. Nanti dulu kan. Ketika marah ataupun ketika mabuk. Mabuk balik rumah, mabuk malam-malam merdeka, malam cuti satu Malaysia, orang duduk rumah anak-anak TV ke apa kok, makan dekat mantom yang kok, dia pergi mabuk. Mabuk rumah, mabuk tuan, mabuk kepayang balik tu dah dia corek kita talak 13. Sebab dia mengambil sepenuh hari 13 ni kan. Talak ke 13. Jatuh berapa tu? Jatuh ke tak jatuh soalan orang yang mabuk dan orang yang marah tadi dalam keadaan marah. Okey. Jawapan secara fiqahnya, kalau yang mabuk tuan-tuan, mabuk tu apa sebab dia mabuk? Jadi minum arak kan? Mambang mabuk minum brandy kan? Tuan. Mabuk sendiri ke? Dia minum sendiri di pikul dia order ataupun raikan kawan dia, naik pangkat dari 41 sekarang 44. Kan? Minum mabuk, balik corai isteri, talak tu jatuh. Kenapa? Sebab dia mabuk dengan pilihan dia. Pilihan dia kata dia yang minum, dia soda tu arak-arak boleh memabukkan dia, maka talak tu jatuh. Cuma khilaf di kalangan ulama, anak ambil 3 ambil 1 untuk lebih nak selamatkan rumah tangga dia, kita ambil 1. Jatuh 1 talak. Walaupun disebut tadi berapa? 13 Mei. Tuan-tuan. Okey. Tetapi bagaimana keadaan yang dikatakan talak tu, dia ceraikan tu tak jatuh? Mabuk yang macam mana? Kawan dia dajal dia.
Kawan dia nayuh dia, letak dalam air mineral ni, air mineral straw Dixie ni, sambil-sambil itu ada pula apa benda yang menghayalkan, yang memabukkan. Minum air ni dia mabuk, maka itu bukan kesalahan dia. Balik hayang tuan mabuk, diceraikan sendiri, maka itu tidak jatuh. Sebab mabuk itu bukan dia yang buat, tapi dia telah dianiaya. Faham? Okey, selesai. Yang marah ni dia marah, ngamuk, balik rumah ngamuk, marah itu ini pak sudah jadi bini ni kau jadi diam tak apa, jadi ikut melawan juga. Jadi dah tu kan pidato peringkat sekolah dulu lawan kelas merah dan kuah biru, dia kata dia mau nak dia gunakan pengalaman pidato tu dengan lelaki menjawab, jadi mana lah yang ni marah, yang nak jawab pak jatuh. Kalau macam ni dan corek kau talak satu je tu, jatuh tak? Jatuh. Dia marah tuan, dia tak ada kaitan dengan apa tadi, dengan isu apa tadi, mabuk. Marah tu memang dia yang marah. Sebab itu marah tuan-tuan kena kawal. Biasanya semakin berusia semakin tenang sikitlah emosi kita, biasa begitu. Kan kalau dengan anak dulu memang kita tangan naik kaki naik lah, tapi dengan cucu, wan dengan tok dengan cucu memang dia cair, biasa begitu. Sebab kemarahan itu dah habis. Dah tak ada dah. Dia dah mula stabil emosi dia dah. Dan dia campur pula kurang marah, yang lebihnya apa? Kuat meracun. Tapi itulah mak ayah kita yang masih ada kan, kita kalau ada wayang itu hargailah. Aset kita, mak ayah kita, dia memang cepat merajuk, cepat terasa hati, biasa kan. Maka itulah. Alah mak sikit-sikit merajuk, abang tak apa-apa, dulu macu sangat, sekarang kau kan merajuk. Jangan cakap macam tu tuan, esok kau kita parah lagi dua dia kan. Sebab itu memang dah fitrah yang Allah buat pusingan begitu. Maka tuan-tuan dalam isu ni kita nak sebut ialah jangan copet-copet guna marah. Kalau tak marah langsung pun tak boleh. Anak balik pukul 3, kau baru balik pukul 3, elok tanya, tak marah pun. Esok balik pukul 4, lepas subuh balik tu dia senang kan, tak ada apa. Abang tak marah tu? Tak marah. Okey, abang tu balik pula gila, tak boleh balik langsung pula. Pula tuan-tuan. Jadi kalau ayah, ibu, mungkin zaman-zaman jahiliah dulu ada rekod-rekod yang kurang menyenangkan, jangan cerita rekod yang tak elok tu. Benda yang tak elok tuan, anak kita ni dia tak payah ajar pun dia dapat waris. Dia dah automatik dia dapat benda tu. Kita dulu mungkin kurang solat, kita dulu mungkin kuat melawan mak bapak kita, benda tu automatik anak kita dapat. Automatik. Benda yang tak elok ni tak payah ajar, dia akan dapat. Benda yang elok ni susah dia dapat ni. Kena kita mujahadah terang betul kan. Tapi tuan nak cerita pun tuan, bukan cakap itulah, kita kena yang tak elok tu jangan disebut-sebut. Sebab ada kadang orang dia dah berubah. Saya yang macam ni lah ustaz, saya nak cubalah solat berjemaah, saya nak cubalah ikut kelas kat masjid ke mana nak kuliah, saya nak cubalah banyakkan bersedekah, nak cuba, tapi banyak kekangan dan sebagainya kan. Orang condemn dan sebagainya. Tuan ni cerita dulu, kita cerita yang baru, niat kita Allah tahu, kita nak berubah, insya-Allah dengan kekuatan keazaman kita Allah akan bantu. Jadi tuan-tuan, hadis kedua ni jangan marah-marah, tapi marah sikit-sikit, benda yang perlu kena marah. Baik. Hadis yang ketiga, an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'il Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi qala la yazal lisanuka ratban min dhikrillah. Daripada Abdullah bin Bus radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki datang pula, dia orang ketiga ni, datang jumpa Nabi Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terapa banyak. Syariat Islam itu banyak ni, puasa 6. Siapa siap puasa 6 hari ni? Siap ustaz? 6 hari lagi. Tahun depan nanti puasa 6 dia ada 6 hari lagi, tahun depan nampak kan. Itu kecoh lagi baru-baru ni, puasa 6 dengan puasa qadha dicampur tak? Pening kan tuan-tuan puasa 6 ada Isnin Khamis, ada hari putih, ada tu puasa awal bulan, hujung bulan, tengah bulan, puasa cerita tuan-tuan lagi pula, cerita tentang nanti kita ni puasa hari Arafah, kita puasa. Kita insya-Allah wukuf, saya ingat 14 Oktober kita akan wukuf. Jadi Isnin alhamdulillah tuan-tuan, catatkan 14 bulan tu puasa. Kita puasa Isnin tuan-tuan, dah hari Isnin, hari Arafah pula. 14 tu 2 kita dapat. Orang yang puasa hari Arafah tuan, dia dapat 2 tahun keampunan dosa. Tahun ni dan tahun depan. Subhanallah kan. Tak payah puasa dah, boleh tiang juga dibagi tuan, tak payah tu. 14 bulan nanti cuba puasa hari Isnin. Cuba insya-Allah puasa Baik tuan-tuan sekalian. Maknanya syariat ni banyak. Puasa je dah banyak tu. Sedekah. Nak sedekah kat siapa, anak yatim ke, ibu tunggal ke, kepada keluarga terdekat ke, anak saudara kita ke, macam mana? Sedekah banyak, tabung masjid macam-macam tabung dah. Sedekah pun banyak, tuan. Solat macam-macam solat. Jadi sahabat ni dia pandai, dia kata dia tak nak banyak-banyak, dia nak satu je orang. Bersunat kan.
Nak satu yo. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi pesan, Nabi kata apa tuan-tuan? SAW Nabi kata, Nabi kata, hendaklah lidahmu sentiasa basah dalam berzikir kepada Allah. La yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Banyakkan berzikir. Tuan-tuan agak-agak perasan tak kenapa orang pertama tadi Nabi suruh jaga takwa, banyakkan amal soleh dan berakhlak mulia. Hadis yang kedua tadi Nabi kata jangan marah. Yang ketiga ni Nabi kata banyakkan berzikir. Tuan-tuan perasan tak apa kaitannya tiga-tiga situasi ni? Okay, kita habiskan tuan-tuan dua lagi hadis ni. Kan kita buat ulasan secara umum. Hadis yang keempat, hadis Sayyidina Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dia bertanya Nabi SAW, tuan-tuan, dia kata apa? Ya Rasulullah, katakan padaku tentang Islam yang aku tidak akan tanya mengenainya kepada orang lain lagi selepas ini. Nabi bersabda, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman dengan Allah, kemudian hendaklah kamu istiqamah. Okey, yang keempat ni maksudnya Nabi suruh mantapkan iman, tingkatkan istiqamah. Yang keempat, ni orang lain pula kan. Yang kelima tuan-tuan, tengok Nabi meraihkan keadaan orang yang bertanya. Yang kelima tuan-tuan, hadis Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya, dia bertanya Nabi SAW, man najah? Rasulullah, apa dia jalan keselamatan? Jalan kejayaan tu apa dia? Tuan-tuan, Nabi bersabda, Nabi kata, amsik alaika lisanak. Yang pertama, kena jaga lidah. Pelihara lidahmu. Jangan cakap benda yang tak elok. Jangan cakap benda yang menyakitkan hati orang lain. Jangan cakap benda yang nak jaga hati orang, kita rosakkan iman kita kadang-kadang. Jangan macam tu, ya. Jaga lidah yang pertama. Yang kedua Nabi kata apa? Wal yasa'ka baituka. Yang kedua Nabi pesan pada sahabat ni, luaskan rumahmu. Kan gaji dah naik, minyak pun dah naik, rumah tu bosan sikit. Luaskan rumahmu. Tengoklah kita punya kapasiti keluarga kita. Kalau anak dia 1 dozen, tuan-tuan, rumah 3 bilik tak boleh. Anak 12 orang, maka bilik tu kena asing. Anak lelaki, anak perempuan, bilik tu kena asing, ya. Ikut keadaan tuan, kemampuan kita. Sebab tu di antara ciri kebahagiaan kita ni ada 3, ya. Satu, rumah yang selesa. Yang kedua, kenderaan yang selesa. Yang ketiga, jiran yang baik. Itu 3 tu. Jadi tak salah lah kalau tuan rasa duit terlebih sikit ni. Kalau kerja sudah ni banyak guna duit, beli rumah kat dalam Sarah. Tak banyak, ada 5 juta je. Tak banyak. Harga kat sini 500,000, kat sana jadi 5 juta kan. Ada kita tengok tuan, ada rumah makin kilo tu lah, orang yang tak ada coklat duit pun kita tak tahu lah, tuan. Tapi kalau jadi doktor tak apa. Doktor KPJ dan Masara tu, dia sekali bodah orang dapat dia 30,000. Bodah seminggu 2 orang, tuan-tuan, dah berapa? 60,000 kali 4 minggu. Kita kira orang ada, kita tak cukup, tuan-tuan. Patutlah rumah yang sampai 5 juta kan, beli, ya. Baik tuan-tuan sekalian, maknanya rumah kita dari Seremban, Wambau, Senawang ni, kita orang sini tuan, rumah yang sesuai lah, ya. Tak kisahlah teres ke, semidi ke, slot sebiji ke, rumah kampung ke, tak kisah. Yang penting tuan, selesa lah, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita duduk kat situ kan. Jadi Nabi kata apa? Luaskan rumah kamu. Ada sebab lah. Sebab rumah tu merupakan punca kepada rumah tangga kita tuan, punca kepada kebahagiaan masyarakat. Masyarakat ni baru dia bentuk negara yang baik. Kalau dalam rumah tuan, biasanya kes-kes budak dadah ke, budak-budak perempuan dah tak kisah keluar dengan siapa ke tuan, ya. Saya duduk di Damansara 2 minggu baru-baru ni lah, jaga rumah tu hospital. 2 minggu duduk hospital kan, jaga rumah. Saya tengok orang perempuan ni, Allah takut tuan, tengok orang perempuan lah, dia merokok tu depan ramai tu tak ada masalah. Orang perempuan tak ada masalah, dia merokok depan ramai, dia makan merokok dia, Allahu Akbar. Dah tak ada malu dah, tak ada nilai apa dah. Kita tuan-tuan kalau tak kawal di Malaysia ni akan ke arah ke situ. Arah situlah ada seorang perempuan lelaki sama, ada tak ada apa-apa, dah tak ada dosa paling, na'udzubillah. Sebab tu Nabi kata tadi, rumah tu kena besarkan, kita besarkan, selesakan, isi dengan pendidikan, isi dengan Quran, isi dengan kasih sayang, baru anak tu elok kan. Yang ketiga Nabi pesan, wa biki ala khati'atik, ya. Nabi kata tangisilah atas kesalahan kamu. Jadi jangan tak nangis Ustaz. Tengok cerita apa? Cerita apa? Kampung Girl. Satu cerita baru, Kampung Girl. Tengok cerita apa menangis? Tengok cerita bawang putih pemerah dalam kan. Tengok macam cerita tuan, bab nangis tu, kalau bab tu dia menangis. Ya Allah. Bila nangis, bateri kereta habis. Bateri kereta dah kong, kena tukar 286. Nangis ni. Mana dia nak tukar duit ni? Tengah bulan. Menangis.